Istimewa di MHI, Selasa 15 Februari. Nostalgia Seni bersama komposer Saari Amri dan Patrick Kamis mengimbau kenangan lagu balada tahun 90-an. Conservator, bagaimana menjaga dan memelihara artifak sejarah agar dapat dihayati oleh generasi akan datang. Dan bersama penyanyi yang pernah memenangi anugerah di AJL, ABBBH, AIM dan banyak lagi, iaitu Hafiz Su'aib dengan single terbaharunya Takluk Cinta. Yang hanya aku rindu, bunga layu akan mekar semula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kita akan bersama penonton Malaysia hari ini. Ya. Hari ini kan kita macam konsep cinta. Kenapa? Sebab kita akan menampilkan individu-individu yang mempunyai hasil karyanya daripada hati, rasa cinta. Sebab saya ingat, adakah awak sedang di lamun bunga-bunga cinta? Krik-krik. Baik, dia akan ada semua sihat hari ini. Hanif? Ya. Saya hampir mencari awak tadi di mana dinding dan Hanif. Dan saya pun mencari awak di sofa tadi. Tapi lebih kurang sama je. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Pada hari ini, 15 Februari 2022. Dah pertengahan dah bulan Februari ini. Jadi semoga semua berada dalam keadaan yang baik. Kita hari-hari akan bercakap mengenai perkara ini. Kesihatan perlu diutamakan. Keselamatan juga perlu kita jaga. Tapi dalam masa yang sama, kehidupan perlu kita teruskan. Hanif menyentuh mengenai apa yang kita lalui dan apa kata kita mengikuti perkembangan berkenaan dengan statistik COVID-19. Kita sebenarnya dah lama tau macam tak update kan. Bila ada Omicron ni barulah kita kembali melihat bagaimana jumlah semakin hari semakin meningkat. Jadi semalam saja setakat 14 Februari 21,315 kes baharu. Jadi difahamkan juga antara yang kes baru 21 ni dia kata yang kategori 1 dan 2. 2 lah paling ramai. Lebih 15,000 kan? Dan hanya 87 kes saja yang berada di kategori 3, 4 dan 5. Dia sama saja statistik. Tapi ada satu perkara yang kalau boleh saya kongsikan, meskipun dimaklumkan kes diuji baru didiagnos kebanyakannya adalah pada kategori yang rendah. Namun selepas mereka dijangkiti positif, ada yang kemudiannya angka meningkat masuk sehingga mereka perlu dirujuk ke hospital. Jadi kita memang nampak di kategori rendah, tapi mungkin akibat daripada kita pandang ringan kan, kita tidak ambil berat, kita rasa macam mungkin tak ada apa-apa kesan sehinggalah perlu dibawa ke hospital. Jadi statistik ni juga perlu berjaga-jagalah maksudnya. Satunya mungkin saya melihat bagaimana sebelum ni kan saya pernah positif. Lain tau punya simptom. Kita rasa sakit tekak tapi mild. Tapi yang kali ini kebanyakan daripada rakan-rakan saya yang positif disebabkan Omicron ni, dia kata sakit tekak yang sangat melampau. Sakit tekak tu yang melampau sakit. So maknanya bila kita tengok simptom macam mana KKM berkongsi bahawa apabila ada simptom sakit tekak, sesama dan batuk, ini bukan yang jenis yang masa kami yang dulu tu, generasi pertama tu. Ini yang bila Omicron memang sakit yang terlalu sakit sampai kan ada rakan saya yang positif menangis-nangis ni sebab terlalu sakit. Jadi kalau mereka yang ada simptom sakit tekak, jangan ambil remeh lah. Terus buat swab test untuk dapatkan sebenarnya apakah hasilnya kan. Betul, dan sentiasa pantau keadaan dirilah secara berkala. Maksudnya memang kalau dah kita disahkan positif, kita kena ambil maklum keadaan diri sendiri. Jangan rasa macam tak apa, ini sikit je, kita kena kuatkan. Sebab betul statistik menunjukkan daripada kategori 1 dan 2 dia boleh berubah menjadi kategori 3, 4 ataupun 5 dalam masa jangka 5 hari tersebutlah. Jadi perlu berhati-hati. Okey, itu yang pertama statistiknya. Yang kedua, ini sangat menariklah. Ini membabitkan satu video yang comel je kita tengok kan. Ini satu penemuan yang diberitahukan oleh Sabah Park sini berkaitan dengan kehadiran jerung paus ataupun whale shark, haiwan penghijrah di Pulau Sapi, Taman Tunku Abdul Rahman, Kota Kinabalu pada 13 Februari yang lalu. Ini pastinya bila adanya spesies ini ke Kota Kinabalu, diharapkan kita sama-samalah menjaga. Maknanya ada sebab kenapa haiwan atau spesies ini pergi ke sesuatu tempat. Pastinya antara faktor utama kebersihannya. Kan? Sebab kalau kotor pastinya tak datang. Betul. Jadi kita sama-sama menjagalah ekosistem mereka dan juga kebersihan alam sekitar. Okey, seterusnya di media sosial juga pada ketika ini, ini antara yang
Kita pun kerap kali setiap tahun bertanya lah kan berkenaan dengan populasi penduduk Malaysia dan sekarang ini telah pun dilaporkan 32.4 juta. Okey, dengan purata kadar pertumbuhan tahunan adalah pada 1.7%. Okey, ini daripada banci penduduk dan perumahan 2020. Tapi perlu diingat daripada jumlah tersebut penduduk mengikut kewarganegaraan menunjukkan 29.8. Manakala 2.7 juta bukan warga negara kan, daripada 32.4 juta itu. Okey, ada satu lagi yang boleh kita kongsikan juga. Seramai 52.3% penduduk di Malaysia adalah lelaki. Selebihnya adalah wanita. Oh, alhamdulillah lelaki lebih ramai. Oh, lelaki. Takut. Okey, tapi ini mungkin kadar pertumbuhan yang perlu kita cakna juga sebab dulu pernah satu ketika saya ingatlah wanita lebih ramai. Sekarang ni sebab ada 110 lelaki berbanding 100 wanita. Ada 10 lebih lah. Yalah. Okey. Menarik. Okey. Persaingan sikit. Okey, itu antara yang kami kongsikan perkembangan di media sosial. Dan sekejap lagi kita akan bersama dengan mereka insan-insan yang ini nama cukup besar. Dalam industri dia kan seni. Lagu-lagu 90-an ni dia ada sesuatu yang dia memang evergreen sampai ke sudah. Tengok 2022 kita masih lagi bercerita mengenai lagu-lagu ini. Sentuhan karyanya. Kita kalau nak menyanyi memang kalau masuk je satu lirik lagu ni dia terus nyanyi ramai-ramai. Kan? Cukup dengan madah awak. Cukup sudah. Madah berhelau. Saya tak nak lagi. Sebab nanti kita nanti kan jadi pula di sana menanti, di sini menunggu. Okey. Sebelum ada siapa-siapa menanti ataupun siapa menunggu, jom kita saksikan terlebih dahulu. Ini laporan berkenaan dengan lagu balada 90-an yang popular. Pertengahan tahun 90-an, lagu-lagu pop balada menjadi pilihan penggemar muzik sehingga muncul ramai penyanyi dan kumpulan dengan genre yang turut digelar sebagai muzik jiwang. Antara yang terkenal seperti kumpulan New Boys, Spring, UK's, Slam, Spin, Skoin, penyanyi Siti Nurdiana, Shura, Eliana dan Safura. Namun di sebaliknya, berdiri komposer-komposer kreatif mencipta muzik yang menjadi siulan ramai. Nama-nama seperti Saari Amri, Lan Laga, Patrick Kamis, LY, Eddie Hamid dan beberapa lagi nama besar menjadi buruan penyanyi untuk mendapatkan sentuhan mereka. Lagu-lagu sentimental yang menusuk jiwa dengan alunan irama mendayu dan susunan liriknya ternyata mendapat tempat di hati peminat. Bukan mudah mencipta lagu malar segar yang turut dinyanyikan oleh generasi kini. Bahkan, ada juga yang lebih menghayati lagu pop balada dahulu berbanding sekarang. Namun adakah benar lagu-lagu balada dahulu lebih menyengat dan berbisa berbanding kini? Nostalgia seni membawakan dua komposer hebat, Saari Amri dan Patrick Kamis, mengimbau kenangan lagu balada tahun 90-an. Kekasih hati, hidup jadi merana. Wow, okey. Itu antara... Uish, Habis dah? awak masih lagi di lamun Oi, itu kalau pergi karaoke tu lagu 90-an tu TikTok kan? Dan menarik sampai ke sekarang lah pun memang itu antara yang top hits lah. Memang yang orang akan sentiasa pilih di mana-mana sekalipun, dalam kereta pun kita kalau macam nak lepaskan sesuatu tu, memang lagu ni lah yang kita ni sedap tak sedap lah kan kira lah. Chorus tarik tu wajib kalau memang tahun pergilah, 90-an. memang pergi. Okey, kita bersama di studio dan juga nanti ada juga individu di secara maya kita nak menemu bual. Di studio menemani kami iaitu Saari Amri. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Sama. Maintain je. Kan? Saari Amri maintain je. Dan juga seorang lagi. Kita nak perkenalkan secara panggilan video saja iaitu Patrick Kamis, juga komposer 90-an bersama kita. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Patrick ini berada di Sarawak. Okey ke cuaca di sana?
Okey Halo. kan cuacanya? Ya, oke. Sudah Okey, jelas. alright. Selamat pagi, terima kasih. Okey, Ya, hari ini terima kasih. Okey, baik. Okey, kita nak berbicara berkenaan dengan nak throwback balik lah kan balada dulu. Tadi Harif banyak kali dia kata lagu sekarang pun masih lagi menjadi igawan muda-mudi walaupun mereka tak membesar di masa zaman Betul, tu. betul. Tapi tetap menjadi pilihan. Jadi apakah sebenarnya bila melihat lagu-lagu balada tahun 1990-an ini dia memberi impak yang sangat mendalam dari segi liriknya, dari segi lagunya, kompos lagunya kan, muziknya. Pada saya melodi lah, melodi yang bagus, yang tahu pula jalan cerita yang menarik, itu yang menjadi pendengar suka tu. Dan melihat kepada sampai sekarang impaknya sebagai seorang komposer penciptanya, macam mana perasaan tu? Sebab sekarang pun saya masih lagi aktif, masih lah, sebab tahu pula walaupun dah ada tak sibuk macam dulu, tapi saya masih lagi mendapat permintaan, bakat-bakat baru. Untuk sekadar buat single lah, selagu-selagu gitu. Tapi masih lagi berkarya masih kan, berkarya. tak berhenti. Kalau nak, antara lagu yang besar, cukup besar, tadi cakap Mada Berhelah kan? Di sana menanti, di sini menunggu. Ada Gadis berapa tahun dah Memudang, menunggu. kan? Lepas tu lagi lagu-lagu yang besar macam Suci kan, Pulang Mei. Suci, Meniti Suratan. Meniti Suratan, Pasrah pun ada. Okey, kita juga turut bersama dengan Patrick Khamis di talian. Patrick, kalau boleh kongsikan, apa resepi sebenarnya menghasilkan lagu-lagu yang menjadi dendangan sehingga sampai sekarang? Adakah masa buat lagu tu tahu dah lagu ni mesti hit punya sepanjang zaman ni? Okey, terima kasih Syai dari sahabat lama. So, bagi saya lah untuk lagu ciptaan saya ni sebenarnya dia kadang-kadang kita melihat perkembangan semasa. Jadi yang paling jelas sekali siapa penyanyi dia. Mungkin kalau ada cerita-cerita di sebalik penyanyi itu sendiri, ini yang paling seronok nak buat lagu. Dia Genre lagu yang soft genre macam lagu ballad ini, itu memang kita nampak satu lagu yang sesuai lah dengan jiwa kita di Nusa Tenggara ini, tentunya di kalangan orang. Jadi tidak ada masalah kita mengeluarkan idea lagu-lagu macam ini sebab jiwa kita memang jiwa Kemelayuan. Jadi pasal resepi itu sebenarnya lagu ini adalah naluri sebenarnya. Bagi saya naluri dihasilkan daripada jiwa kita sendiri. Kita pun susah nak ikut dengan apa yang kurang ada. Bagi saya just buat ikut apa yang ada pada diri saya. Okey, sebagai saya nak tanya Sa'ria Amri dulu, nanti Patrick pun ada pandangan sendiri kan dengan soalan ini. Sebagai seorang penulis lirik, komposer, penerbit album, jadi bagaimana cabaran kalian ni bila dah buat satu lagu, nak tahu alamak siapa yang sesuai nyanyi ni ataupun kalian mana memang datang dulu Biasanya saya dihubungi oleh syarikat rakaman ataupun artis sendiri yang call direct saya mahukan lagu dari saya. Itu artis yang call sendiri. Ada gitu. Sa'ria Amri nak gunakan karya. Dari situlah saya fikir lagu yang macam mana untuk sesuai dengan artis. Sesuai dengan dia, dengan suara dia. Jadi dari situlah saya dah macam dah nampak arah yang kita nak buat untuk dia. Maknanya buat lagu untuk artis tu. Patrick bagaimana? Ataupun Patrick macam ada dah buat lagu siap-siap, macam nak fikir siapa yang sesuai, siapa ada tak? Saya tidak. Saya tak sediakan lagu. Saya senang artis tu, kemudian kita dengar dia punya ikut artis tu, kesesuaian dengan artis tu. Okey. Dah tahu Saya artis duduk tu. dengan dia, bincang dengan dia, apa yang sesuai terutamanya lirik. Kalau ada lirik yang kena dengan cerita-cerita dalam diri mereka itu lebih elok. Lebih personal lah. Okey, dia penceritaan terhadap artis dan penyanyi itu lagi. Macam Sa'ria Amri melihat kepada karya-karya ni, adakah ianya daripada diri sendiri atau melihat kepada situasi semasa? Pada saya ada juga terkena pada diri sendiri, dan juga saya menganggap walaupun bukan saya menganggap
itu berlaku pada saya. Oh. Dari situ kita mendapat feel yang sama lah. Yang betul-betul menarik lah untuk melodi yang kita hasilkan melodi itu lebih menarik. Daripada dalam tu, daripada dalam, lain. Perlu mendalami tu kan. Ya. Jadi bagaimana kalau dah melihat, sebab kita lihat trend lagu balada 1990-an itu sangat ada, maknanya dia ada platform tersendiri. Kalau nak tekatkan, balada sekarang ni pun dah berbeza kan. Jadi perbezaan tu dan kalian masih lagi terus nak berkarya kan. Bagaimana persaingan tu? Yang saya nampak sekarang ni, melodi sekarang ni memang agak simple. Tak banyak melodi dan jalan cerita pun tak menarik, macam ulang-ulang benda sama. Tapi kalau macam dulu, bila orang dengar, orang dah tahu punya jalan cerita yang kena dengan diri sendiri, yang kena, yang lebih orang minat lah. Betul, macam di sini menanti kan. Ada macam story je. Ada storytelling. Betul-betul orang tunggu kita. Patrick, melihat kepada genre sekarang ini berbanding dengan genre 90-an dulu, mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan, harapannya juga Patrick? Sekarang ni untuk peminat-peminat seni, terutamanya peminat dalam bidang nyanyian ni, podium mereka memang sudah ada. Biasanya dalam podium ini memang nampak tidak macam kita dulu. Kita dulu kadang-kadang kita hantar 2-3 lagu pun kadang-kadang kau pun tak tengok dulu. Sekarang ini kalau peminat-peminat nyanyian ni bawa kita satu, just keluar dalam YouTube ke, dalam Facebook ke, ataupun dalam Instagram, so mereka boleh memperkenalkan diri mereka lebih awal. Asalkan lagu-lagu yang mereka bawa ni, kadang-kadang peluang untuk mereka mencipta lagu pun mudah, bukan seperti komposer dulu. Tengok macam ini AP gitu, LY, kita sebenarnya terpaksa bergantung kepada syarikat rakaman. Kalau ada 10 buah lagu, maksudnya bolehlah kita nak hasilkan sebuah album kan. Jadi ruang itu dan artis pun tak ramai. Jadi sekarang ni company atau pihak penyiaran pun dah memberi kebenaran untuk single album pun dah okey. Single song pun dah okey kan. Terus sekarang ni ramai kita nampak penyanyi-penyanyi di luar sana yang minat dalam bidang nyanyian ni, peluang itu memang ada. So itu perbezaannya lah. Dulu terutamanya segi lirik dan lagu itu pun dah ditapis dah beberapa kali dah. Betul. Semua persaingan sengit tu dari segi lebih ramai artis, platform terlalu banyak kan untuk muncul di hadapan lah kan sebagai penyanyi. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Patrick Khamis dan juga Sari Amri yang maintain awet mudanya. Nanti kena tanya resepi, patut tanya resepi. Betul lah. Resepi macam awet muda. Yang ini memang kita tanya, kita PM tepi. PM tepi. Terima kasih banyak kerana bersama kami. A pleasure untuk bersama dengan kalian berdua. Dan kita berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak teruskan perkongsian. Ini menarik berkaitan dengan pemeliharaan artifak Islam untuk generasi akan datang. Semasa lepas ini, di MHI. Kuala Lumpur. Di sebalik kehijauan dalam pusat kota konkrit ini, tersimpannya eksplorasi sejarah kapsul masa ketamadunan Islam. Muzium Kesenian Islam Malaysia dibuka pada Disember 1998 dan ia menyimpan artifak dipercayai berasal dari dunia Islam di semenanjung Iberia sehingga Asia Tenggara. Pihak pengurusan muzium bijak mengenal pasti karya Islam dan sumbangan cendekiawan bagi menangani kekurangan pemahaman dalam kalangan masyarakat. Kini, ia menjadi hub pendidikan dan rujukan bagi para penyelidik dan penggemar sejarah dari dalam dan luar negara, terutamanya di sekitar rantau Asia Tenggara. Kali ini, cabaran baharu pihak muzium terletak pada perjalanan misi 14 dinasti dan sebuah wilayah. Misi yang bakal membawa kapsul masa kesenian Islam ini akan dipinjamkan ke Tokyo National Museum TNM.
budaya dan sejarah Islam kurang mendapat pendedahan bagi warga Jepun, terutamanya di Tokyo. Apa yang kami ingin ketengahkan adalah tentang dinasti Islam, bagaimana Islam tersebar daripada sewaktu zaman Rasulullah SAW sehinggalah ke abad ke-19. Ini adalah merupakan satu pameran seni Islam yang besar yang pertama kalinya dibawa ke Tokyo National Museum. Proses transit untuk penelitian kondisi setiap artifak dilakukan oleh para konservator di sini. Makmal konservasi ini adalah yang terawal, memandangkan Muzium Kesenian Islam Malaysia adalah yang pertama dan terbesar di rantau Asia Tenggara. We have started in 2002 the laboratory. The museum is several years older, but what you see here now as laboratory was developed within half a year from a plain empty hall into a functional laboratory like Southeast Asia had not before. Foreign museum experts are coming and saying, wow, this is something I have not expected in Malaysia. Turut dikenali sebagai entari atau kaftan, gaya klasikal pada jubah ini adalah seiring dengan gambaran fungsi dan fashion zaman Uthmaniyah yang tertulis di dalam manuskrip sastra. Corak-corak yang ada dan materi-materi yang dipakai pada zaman dahulu, itu semua saya rasa melambangkan kehebatan dan kebijaksanaan artisan-artisan Islam zaman dahulu dalam proses pembuatan dia. Selain isu restorasi, konservator Nur Alifah Ajla Jaafar berdepan dengan satu lagi komponen penting untuk mempamerkan jubah dalam keadaan sempurna. Struktur jubah ni dia senang terkoyak. Cemas jugalah sebab fikir keadaan kain tu dah mula reput. So saya nak kena fikir macam mana jubah ni nak kena bertahan dekat sana. Adakah 204 artifak berjaya dipamerkan di Galeri Toyokan TNM Jepun? Saksikan. Macam pernah aku dengar suara itu. Okey, itu dia. Tapi di mana? Kapsul masa misi ke Tokyo. Okay. Boleh saksikan pada malam ni juga, 9 malam nanti di TV3. Ya. Episod kedua, episod pertama malam tadi. semalam. Ya, nanti boleh tengok kembali dan ini mungkin satu perkongsian yang sangat menarik, boleh membentuk dan mendidik generasi sekarang, terutamanya generasi kita sekalipun, berkenaan dengan kepentingan untuk menjaga dan pemeliharaan artifak Islam untuk generasi yang mendatang. Untuk itu kita bawakan sendiri individu yang kita lihat tadi. Suaranya ada di sini, individunya ada di sebelah sini dan saya berada di tengah-tengah. Dia Hafid. Baik, kita kenalkan Nur Alifah Ajla Jaafar, merupakan konservator Muzium Kesenian Islam Malaysia. Saya. Terima kasih bersama dengan kami. Sama-sama. Ini bukan calon pakar ya. Betul lah. Dia mengkaji artifak lama ni berusia berzaman Uthmaniyah dan sebagainya. Betul. Kan? Jadi dalam dokumentari ini kita memperlihatkan bagaimana kepakaran kalian mengkaji artifak-artifak lama ni untuk dipertahankan generasi, untuk tatapan generasi akan datang. Pertama sekali nak tanya, macam mana boleh menjadi seorang konservator? Okey. Asalnya saya apply kat muzium ni, jawatan yang saya apply adalah curator. Tapi bila interview tu, portfolio tu dia tengok you sesuai jadi conservator. So kita pun macam tu, macam tak apalah, ambil lah, cuba pengalaman. So dia bagi kami training untuk 6 bulan. Masa tu rasa macam minat tu makin bertambah lah. Sebab kita dah terbiasa dengan koleksi masa belajar dulu. Kita tengok banyak koleksi tekstil. Belajar apa? Saya dalam jurusan seni reka tekstil di UiTM. So banyaklah kita belajar tentang material, teknik, cara pembuatan. So bila masuk dekat muzium ni, lebih bagi bidang conservation, bonus lah dekat saya. Memang seiring lah. Ada seiring. Okey, saya sempat lihat tadi katanya ada cabaran dan ini kita takut reput lah apa semua. Betul. Kan, dan untuk memastikan cabaran sebenar awak sepanjang berada 4 atau 5 tahun di muzium ini, apa-apa sebenarnya sebagai seorang konservator ini? Cabarannya sebab walaupun kita bukan dalam bidang konservasi masa kita belajar dulu, banyak yang kita kena belajar. Sebab saya sedia maklum masa kita training tu dia kata setiap konservator bila kita nak buat restorasi tu kita kena ikut etik. Maknanya kita tak boleh mengubah. So bila ada proses restorasi tu
kita bekerja sebagai pemulihara. Proses apa tadi? Restorasi? Restorasi. Okey, kita kembalikanlah maksudnya. Jadi proses pemuliharaan ni kita cuba kekalkan sebaik mungkin untuk kita nak panjangkan usia sesuatu artifak ni. Sebab kita tak boleh nak stop deterioration dekat artifak tu. Jadi kita akan cuba panjangkan usia artifak tu untuk kajian pada masa hadapan, untuk tatapan generasi akan datang. Sebab benda ni benda yang lama, kita tak pasti benda ni boleh bertahan. Betul? Okey, kalian di Muzium Kesenian Islam Malaysia ni, dia banyak tau artifak pelbagai kan. Jadi macam Alifah sendiri bekerja, kalian ni macam memberi ruh kepada benda yang kan, benda yang sebegitu artifak lama ni. Jadi bagaimana? Apa yang betul-betul mencabar kewibawaan kalian sebagai konservator? Sebab dengan usianya yang lama, nak pelihara dia, nak bagi betul-betul hidup kan. Mostly yang kita takut kita tersilap handling. Sebab kadang-kadang kita tengok, kita tak pegang lagi masa artifak ni sampai. So kita akan buat proses pematian awal. Kita tengok condition dia. So bila Salam kita perkenalan lah dulu. Betul. Kita check dulu dia elok ke, tak kenal mah ke tak cinta lah. Betul. Masa tu kita kena tahu semua. So bila kita dah siap buat condition check, barulah kita angkat. Kita tengok mana ada part yang fragile ke. Sebab kita takut damage tu yang dah sedia ada, kita memang akan cuba menambahkan Tapi lagi. kita takut kita sebagai konservator yang tersilap. Alifah, awak sebagai generasi yang sama dengan kami juga kan, lebih kurang lah. Tapi awak nak membawa ataupun menjaga pemeliharaan artifak ini untuk pemahaman, untuk didikan generasi yang akan datang, generasi yang terdahulu sekalipun. Bagaimana sebenarnya melihat kepada kepentingan untuk artifak-artifak ini dikekalkan, perlu dijaga sebaiknya? Sebab tengok proses kalian ni, kalian memang menjaga lebih daripada yang hebat ni kan. Memang sangat teliti ni untuk dijaga ni. Apa-apa kepentingan untuk artifak ni dikekalkan? Okey, seperti kita maklum muzium. Muzium tu kita tahu function dia sebagai mendidik. Maknanya bila ada institusi muzium ni adalah bahagian kurator, konservator. So bila kita sebagai konservator ni cuba mengekalkan artifak ni, maknanya artifak ni dia tak putus kat situ je. Maknanya kita, orang muda ni, kita nampak macam mana orang-orang zaman dahulu, berbagai tamadun yang kita dah tengok. Maknanya seni itu berterusan hingga sekarang. So dia tak mati dekat situ je lah. Dan buat pertama kalinya, julung kalinya, kalian antara individu penting juga untuk merealisasikan misi 204 artifak dari Muzium Kesenian Islam Malaysia ke Tokyo. Jadi bagaimana melihat misi ini? Saya rasa memberi kesan yang sangat besar kepada negara, dua buah negara. Jadi bagaimana? Asalnya misi ini adalah untuk kita dedahkan kepada rakyat Jepun terutamanya tentang kepelbagaian budaya Islam dalam pelbagai tamadun. Jadi bila rakyat Jepun nampak bagaimana hasil seni yang dihasilkan oleh arisan-arisan Islam ni, so dia membuka mata mereka. Maknanya walaupun Islam ni tersebar luas, tapi budayanya tetap sama. Okey, di kesempatan ini di Malaysia hari ini mungkin ada sesuatu yang menarik yang awak tahu berkenaan dengan artifak ni yang kalau boleh dikongsikan. Mungkin malam ni orang nak tengok lagi tentang satu-satu yang kita semua tak tahu ni. Tapi awak yang berada di sana, awak tahu kalau nak dikongsikan sesuatu. Okey, pada saya dengan dokumentari untuk malam ni, sambungan episod 2 rakyat Malaysia terutamanya lah, kita boleh nampak bagaimana peranan muzium ni. So rakyat Malaysia akan lebih menghargai sesuatu khazanah tu. Dengan lagi edisi khas sekali lah daripada muzium kami, mana kami menghantarkan, ini merupakan penghantaran misi artifak paling terbesar yang pernah kami jalankan. 204 artifak. Masa sebelum ni masih berjalan lagi kan? Masih berjalan lagi. Ini paling terbesar yang pernah kami hantar dan terbanyak lah. Rakyat Malaysia boleh nampak bagaimana tugas konservasi, konservator, bagaimana proses satu artifak tu di sebalik tabir. Sebab selalu kita pergi muzium, kita nampak dah cantik. Di depan je. Kan, pameran tu kan. So, jadi bila nampak dengan dokumentari ni, tugas konservator ni lebih difahami. Dan juga boleh menarik
kan generasi baru bagaimana sebenarnya penugasan sebagai konservator ni. Macam Alifah sendiri pun dulu tak tahu macam bagaimana tugas konservator kan. Betul, Bila betul. nak terbabit, dia jadi macam CSI. Betul lah kan? Kan? Betul, Saya betul. paling suka scene yang sapu-sapu Sapu tu tu kan. je lah, Sapu je lah. Real lah. Apa tu kena slow je. Kita tak boleh kasar. Kita kena takut. lembut-lembut. Betul. Kita takut abrasion dekat atas. Kena anggap betul permukaan baby tu. lah macam. Selembutnya mungkin. Adunan lembut. suara Fariha on bersama dengan pekerjaan Alifah. Malam ini jangan lupa saksikan Ya. 9 malam di TV3. Kapsul masa misi ke Tokyo dan kalau boleh bawa lah anak-anak kita ni pergi Museum Kesenian Islam Malaysia. Dekat situ kalau kalian masuk, kalian akan terpegun dengan macam wow. Ya. Wow tu tak, saya cakap betul. Memang wow Sebab saya betul. pergi 3 kali pun saya akan 3 kali Masih wow. wow. Okey, Alifah terima kasih banyak. Sama-sama. Yang sudi bersama kami. Semoga berjaya Okey, dengan misi ini. Alifah. Okey. Terima kasih. Baik, kita nak berhenti rehat seketika sekali lagi. Selepas ini kita bawakan katanya sedang pulun berbasikal sekarang ni. Bersikal lepas tu makin maintain badan kuih kan. Kayak lagi. Katanya nak takluk cinta, tak tahu takluk cinta siapa. Hari ni memang betul lah cinta-cinta Cinta lah saja. kita. Lepas ni Ni sehari ni. Tahu. Saat kamu hadir dalam hidupku, takluk nama cinta kita. Bahagia perasaan bergema bawah satu cahaya. Kini kau tiada pergi tanpa tanda. Hilangnya segala kerana salahku. Kembalilah kekasih yang hanya aku rindu. Bunga layu akan mekar semula. Pulangkanlah kunci hatimu dan kita akan bersama menakluk cinta. Satu-satu aku gambar semula untuk ubati para luka. Kasih kamu selayaknya berharga, tak pernah ku lafazkannya. Kini kau tiada pergi tanpa tanda. Hilangnya segala kerana salahku. Kembalilah kekasih yang hanya aku rindu. Bunga layu akan mekar semula. Pulangkanlah kunci hatimu dan kita akan bersama menakluk cinta. Dan sesungguhnya aku merayu kemaafan darimu saktiku. Mohon akur yang diriku, akui salahku.
Hafiz. Kita kena bagi tepukan kuat sikit. Sebab nyanyi pagi-pagi. Pagi-pagi tu. Nyanyi kejap. Hafiz. Pasang dulu. Okey, tak apa kita beri ruang kepada Hafiz untuk pakai mask dulu. Ini lagu ni kalau saya nyanyi, dia kan yang ujung-ujung tu semput bai. Jom, dia kena ayo kita kena- sikit. Mari kita. Kan dia kena sambut usap-usap tu kan. Saya ada 2-3 kali saya lepaskan dulu lah. Saya ambil yang first rangkap tu je lah. Allah. Hafiz, Terima apa khabar? kasih. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Takluk Buat Cinta. saya. Ya, betul. Ini lagu Runut Bunyi kan? Untuk drama. Yang ni adalah lagu yang single terbaru untuk sebenarnya untuk drama OST Saatku Takluk Cinta yang dah dikeluarkan dalam TV dan insya-Allah lah semoga mendapat sambutan daripada penonton. Tapi memang kekuatan Hafiz memang lagu-lagu sebeginilah. Kita nampak. Adakah ini bakal menjadi satu lagi pertaruhan Hafiz untuk pergi sehingga ke AJL dan sebagainya? Amin ya Allah. Tu seperti yang saya cakap lah. Semoga harap sokongan daripada peminat-peminat saya selama ni dan memang saya tak boleh lupakan lah. Mereka ni lah yang menyebabkan saya berada di sini daripada dulu sampai sekarang. Betul lah. Saya nak tanya, walaupun Hafiz ada kekuatan vokalnya bila nyanyi tu daripada hati kan kita dapat rasa, tapi lagu ni mencabar tak vokal Hafiz sendiri? Awak masih rasa dicabar masih lagi rasa lagu ni mencabar sebab apa yang saya boleh katakan pemilihan lagu ni sebenarnya penting untuk diri kita, tetapi sometimes ada juga yang saya rasa kita kena cabar diri kita, try something yang baru lah kan. Sebab tu bila lagu ni dikeluarkan, ramai juga yang kata, suara Hafiz lain. Disebabkan saya rasa saya nak mempelajari satu teknik yang lain lah orang kata kan. Kalau duk asyik sama je, lama-lama pun orang pun akan juga kan. So inilah pembaharuan orang kata dari segi teknik nyanyian lah, macam tu lah. Kami ni tak pakar sangat atas teknik. Tapi apa saya dengar memang boom je begitu. Tapi apa yang lain tu? Dari segi suara lah, dari segi cara kita menyanyi, placement suara. Lontar kan tu. Ini kalau tanya Sari Amri tadi. Allah. Pom. Baik. Okey Hafiz, kita Takluk Cinta. Mungkin ramai tanya-tanya perkembangan terkini. Tadi pun kita sempat berbual kan, katanya sekarang nak fokus kembali untuk 2022 selepas pandemik melanda. Macam mana perkembangan Hafiz sekarang ni untuk 2022? Sekarang ni alhamdulillah apa yang saya boleh katakan slowly gradually orang kata nak backtrack balik, fokus balik dalam industri seni ni. InsyaAllah sekarang ni pun orang kata saya pun tengah menguruskan badan. Kan? Ini bukan menguruskan masalah kan? Cuba tengok kalau kita bertiga ni. Yang cam ni. Ambil long shot sikit bang. Nampak? Okey, dia macam ni. Hafiz kaki kami. Okey, ini kurus. Ini yang nak menguruskan badan. Tak, pusing belakang. Okey, cantik. Okey, selain daripada dah memang kurus tapi nak kurus lagi ni. Selain benda tu, saya juga sekarang ni giat aktif jugalah dalam bersukan, dalam basikal, kayak fishing. So sekarang ni insya-Allah lah kalau ada peluang memang saya nak buat konten lah benda tu. Because of sometimes saya rasa orang teringin juga nak tengok the other side of Hafiz Suhaib. Kan apa yang Hafiz buat, benda macam tu. So insya-Allah one day saya akan create YouTube dari untuk saya punya kayak fishing dan juga basikal. Buatlah. InsyaAllah. Kayak fishing tu menarik juga. Tadi buat juga kan macam kalau kita nak kayak macam mana nak mancing lah. Kita tergulik je. Yang ni kata tak adalah kak. Kan? Itu kira antara sukan baru jugalah. Adakah itu yang membuatkan anda kurus sekarang ni? Ya, betul. Saya tak nafikan jugalah of course dari segi pemakanan kena jaga kan. Kalau basikal pun buat pun aktiviti pergi gym apa semua, pemakanan pun ke laut juga kita punya tu kan. So aktiviti inilah yang sebenarnya mengimbangkanlah. Satu lagi Hafiz. Kalau ada basikal gantung kat rumah pun ke laut juga. Tak guna. Okey Hafiz, kita mungkin kita nak tinggal seminit saja. Apa kata-kata harapan anda kepada yang menonton ni? Sebenarnya hari ini 15 bulan kan. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan happy birthday to my mom. I love you mama. 15 bulan ni. Happy birthday mak. Happy birthday. Saya mengharapkan apa yang saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dunia akhirat mama. Dan kepada peminat-peminat saya Hafiz Suhaib, jangan lupa untuk dengarkan single terbaru Takluk Cinta, lagu ciptaan daripada John Jeev
Iki dan juga Firdaus. So, harap korang terhiburlah dengan single terbaru saya, insya-Allah. Birthday Hafiz pun Februari juga kan? 27 Februari. So, awak ingat ready lah ya. Okey, Hafiz, terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ada masa nanti kita cycling sama-sama. Tapi InsyaAllah, ingat bro. santai-santai saja ya. Jangan scam. Jangan laju-laju. Baik, Hafiz tu yang bersama dengan kita di Malaysia ini, kita berehat seketika. Tapi sekarang kita nak kongsikan ini berkaitan dengan DIY. Misalnya berkenaan dengan metal wall art. Sama-sama kita saksikan. Kagum dan menarik. Itulah yang boleh diungkap apabila melihat dekorasi rumah milik Rafidah Nani Afandi, 44 tahun, yang dikongsi di laman media sosialnya. Kediamannya yang terletak di Kampung Temeris, Kuala Pilah, Negeri Sembilan, dihias dengan kombinasi klasik mengikut beberapa perubahan zaman, memukau mata memandangnya. Paling istimewa, kebanyakan hasil hiasan dekorasi dibuat sendiri, terutama di bahagian dinding yang digantung dengan pelbagai hiasan berbingkai, seolah-olah berada di sebuah galeri muzium. Untuk itu, bagi segmen DIY kali ini, Rafidah akan menunjukkan cara untuk membuat hiasan dinding yang digelar metal wall art. Saya nak tunjuk macam mana cara buat satu hiasan dinding yang rupanya seakan metal wall art, walaupun ia menggunakan hanya sekadar barang-barang terpakai. Kita dah boleh lekatkan semua barang-barang yang ada ni sebagai hiasan dia. Yang ini boleh lekatkan guna hot glue dan terpulang kepada kreativiti masing-masing lah, nak buat bentuk apa, ikut suka. Rupanya bila dah siap, kita lekatkan dengan segala macam barang yang ada tadi, dan selepas proses melekatkan semua ni, kita boleh spray dengan warna hitam. Kita ada contoh yang dah siap di sini. Dia akan jadi beginilah rupanya, yang dah di spray dengan warna hitam. Boleh juga guna warna-warna yang lain, tapi adalah lebih dijamin jadi bila kita guna cat warna hitam ataupun warna gold atau warna-warna yang agak gelap. Sekadar lalu-lalukan saja dengan hujung berus. Okey, ini rupa dia yang dah siap. Dia berupa begini. Kalau kita tengok daripada mata kasarnya, nampak seakan-akan besi. Dan kemudian kita boleh letakkan ke dalam frame. Okey, ini adalah rupanya yang dah siap di frame. Dan bolehlah kalau ada yang berminat, kalau ada frame-frame yang lebih besar adalah lebih cantik, kita gantung kat rumah kita. Sekian untuk hari ini. Selamat mencuba. Okay, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita daripada hampir di penghujungnya, tapi ada satu perkara yang kita ingin kongsikan, Fariha.
Hari ini kita macam lengkap lah. Kita ada berhibur kan. Kita ada melihat bagaimana kerjaya seseorang, kepakaran seseorang. Kali ini kita nak bersukan pula. Betul juga tu kan. Peringkat antarabangsa ni jangan main-main. Selangor Badminton Asia Team Championship 2022. Ya, untuk itu kita bersama dengan dua tetamu untuk kita perkenalkan, sangat istimewa di studio. Yang pertama kita perkenalkan Yang Berhormat Tuan Muhammad Khairudin Osman, Esko Generasi Muda Sukan dan Modal Insan Selangor bersama kita. Dan juga di ujung sana Encik Muhammad Nizam Marjugi, Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor. Selamat datang kedua-dua yang terima kasih. Mungkin sebagai permulaan kita nak kongsikan berkaitan dengan Selangor Badminton Asia Team Championship 2022 ni. Penganjuran sukan taraf antarabangsa, kita tahulah dengan pandemik sekarang ini dianjurkan cara antarabangsa. Mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan berkenaan dengan penganjuran ini. Ya. Pertama, ini Selangor merupakan negeri yang pertama selepas pandemik yang menganjurkan, yang berani menganjurkan program di peringkat antarabangsa. Malah BAM dan BAC juga sangat gembira dengan kita menyambut baik program ini. Jadi apa yang penting ini adalah Selangor ingin mengembalikan aktiviti sukan selepas kita lama pandemik kan. Jadi saya harapkan bila Selangor berani mengambil cabaran ini, bukan cabaran yang rendah-rendah, cabaran peringkat antarabangsa kan. Ya, antarabangsa, kita harapkan lepas ini lebih banyak persatuan dan pertubuhan-pertubuhan yang sambut program-program Supami. Jadi that's our main reason is to revive balik sports lah di Malaysia dan di Selangor khususnya. Hidupkan baliklah lepas pandemik kan. Kita dah tinggal lama. Lama sangat. Lama sangat 2 tahun tu. Tapi bila tadi YB cakap cabaran yang luar biasa. Bukan calang cabaran ini. Cabaran utama tu nak menganjurkan ni. Bagaimana? Yalah, cabaran pertama sebab kita badminton di peringkat Asia ni adalah qualifying kepada Thomas dan Uber. Jadi ini adalah pertandingan yang ada nama dalam dunia. Jadi menjadi negeri yang pertama kali menganjurkan peringkat qualifying round ini, sudah tentu negeri yang tidak ada pengalaman menganjurkan orang pemain yang ada pengalaman yang besar, tinggi. Jadi expectation dia tinggi, level of standard juga tinggi, dan lebih cabaran kita adalah bagaimana nak pastikan dunia seluruhnya melihat bahawa kita dapat menganjurkan baik sebagaimana negara-negara lain. Itu cabaran kita. Tapi stress level okey. Stress level okey. Dan dia kalau lah ini berlaku di zaman tidak pandemik kan, dia lebih gembira lah mungkin kan. Macam sekarang sambutan kita bagus. Betul. Kan? Ini serampan dua mata lah dengan pandemik ni lagi kan. Tapi kehidupan boleh teruskan, industri perlu kita jaga juga. Kita kena jaga. Tuan Nizam mungkin boleh kongsikan juga berkaitan dengan sebagai ataupun berlangsung di setiap City Convention Centre di Selangor, juga penganjuran daripada pihak MSN juga, mungkin boleh melihat kepada impak yang akan diberikan dengan penganjuran ini? Untuk masa sekarang kita melihat kalau semalam kita buka tiket secara percuma dalam masa 6 minit saja, tiket dah habis. Tapi SOP ni betul lah macam yang Berhormat sebutkan tadi, dia menghalang kita untuk secara beramai-ramai. So kita cuma sediakan 200 tempat sahaja untuk penonton yang paling awal, bagi membolehkan mereka bersama-sama dengan kita menyaksikan secara langsung. So dalam 6 minit dah habis 200. Jadi saya minta maaf lah kepada para peminat-peminat badminton. So kena get ready sebab kita akan buka untuk hari berikutnya adalah bermula daripada 12 malam. Okey, hari sebelumnya. Hari sebelumnya. So memang kita terpaksa hadkan sebab SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan kita terpaksa patuhi, dan alhamdulillah sepanjang tempoh daripada kuarantin lagi daripada pihak pemain dari luar negara datang, kita tak ada banyak kes lah. Kita memang tak ada kes pun. So alhamdulillah kita dah dapat menjaga SOP itu dengan baik. So dalam kejohanan ini kita harap kita boleh mengelak daripada kita menularkan sesuatu yang tak elok. Setuju. Dalam kita semangat kesukanan ni kan, kesihatan pun kena jaga juga. YB, mungkin sebagai tuan rumah lah untuk 8 pasukan terbaik ni di Asia ni kan. Jadi bagaimana? Adakah ini sebagai satu batu loncatan buat negeri Selangor kan dalam mempromosikan pelancongan sukan di Malaysia ni? Ya, sudah tentu. Selangor ni kan Selangor kan truly Malaysia. Kan, Selangor is di Malaysia. Hatilah kan. Hati Malaysia. Whatever is Selangor, itulah di Malaysia kita kan. Jadi kita mengambil kesempatan ini untuk mencari pengalaman di peringkat antarabangsa. Malah kita berhasrat untuk menganjurkan lebih banyak lagi program yang melibatkan world ataupun international program. Jadi hopefully dalam tahun ini, dan saya harapkan kita dapat mengawal keadaan pandemik kita supaya lebih banyak sambutan. So cita-cita negeri kita adalah untuk menganjurkan maybe
games di peringkat world ataupun summit di peringkat dunia insya-Allah nanti. Jadi this is definitely batu loncatan permulaannya lah sebagai permulaan. Ya, Encik Nizam, mungkin harapan penganjuran yang akan bermula pada hari ini disambut baik oleh pihak MSN sekalipun dengan negeri Selangor. Untuk hari ini kita first test kita lah di gelanggang yang kalau kita tengok sebenarnya Steel City Convention Centre ni kosong. Setuju. Dan hari ni kita dah convert dia menjadi stadium yang agak cantik. Kalau kita tengok daripada dalam, luar dan dalam memang agak cantik lah. So saya harap kita akan berjaya adakan hari ini. So dia akan sampai ke penghujungnya insyaAllah. Dia akan dapat diselesaikan. Hari ini YB pasukan mana akan berentap? Hari ini Indonesia, Hong Kong, Korea dan Kazakhstan. Semua yang best-best semua tu. Itu besar juga tu. Memang ramai peminat yang tunggu semua kan. Betul lah. Rival kita juga tu. Ya, betul. Ya, YB mungkin sedikit daripada Exco sebagai Exco generasi muda sukan dan modern Selangor. Harapan kepada penganjuran sebegini mungkin kepada mereka yang ingin melihat kembali sukan kembali mekar di Malaysia terutamanya. Yalah, saya bagi pihak kerajaan negeri, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah menyokong program ini dan saya harapkan ini adalah permulaan bagi kita mengembalikan kegemilangan sukan yang kita lama terhenti. Jadi apapun pada penonton walaupun tidak dapat hadir atas kekangan SOP, jadi tapi mereka boleh melihat melalui live telecast. Yang ada kita dapat 20 negara buat coverage serentak untuk program kita hari ini. Harapan saya sukan mesti diteruskan kerana inilah saja program yang boleh menyatukan di antara kaum pelbagai bangsa. Betul. Jadi sukan is a united form of platform lah kan. Memang sangat unite kita. Ya, betul. Kecuali Manchester United lah sekarang. Sempat. Okey, terima kasih ucapkan Abang Yang Berhormat Tuan Muhammad Khairuddin Osman, merupakan Exco Generasi Muda Sukan dan Modal Insan Selangor. Juga Cik Muhammad Nizam Marjugi, Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor. Jadi tiket malam ni boleh lah, pukul 12 nanti. InsyaAllah. Untuk esok. Esoklah. Semoga berjaya semoga dipermudahkan. Dan jangan lupa petang ini pasukan kebangsaan kita pun bawah 23 tahun akan memulakan kempen di kejohanan EFF bawah 23. Moga semuanya berjaya mencipta kejayaan lah kan. Walaupun tidak kesemuanya kekuatan diberikan. Pendedahan. Okey, terima kasih kerana bersama kami di Malaysia ini pada hari ini. Esok kita ada apa, Fariha? Meraih jutaan ringgit dalam dunia NFT dan apakah ekonomi metaverse. Yang penting jaga diri, ingat jaga kesihatan serta pantau keadaan lah. Okey? Baik. Senyum selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.